Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnianya, atas pimpinannya, atas nikmat taufik dan hidayah yang sering diberikan kepada kita semua. Ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya, dengan limpahan rahmatnya, terus memberikan kepada kita pimpinannya, terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan juga nikmat hidayah serta nikmat kesihatan yang dengannya itu kita dapat menjalankan, melakukan ibadat kita dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kita dapat memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dikasihi sekalian, sebelum kita menyambung pengajian Sirah Nabawiyah pada malam yang mulia ini, ingin dimaklumkan insya-Allah kita akan kembali mengadakan pengajian Sirah Nabawiyah ini bersambung di masjid, bermula pada minggu hadapan. Dalam erti kata yang lain, bermakna pada minggu hadapan kita tidak akan ada lagi live ataupun video berkenaan dengan Sirah Nabawiyah, tetapi kita akan ada secara live. Kuliah tersebut akan dijalankan secara live sejurus selepas solat maghrib di Masjid Al-Abdul Razak. Jadi para jemaah yang ingin mengetahui atau yang ingin mempelajari dan juga ingin mengetahui sambungan daripada kelas setelah pada malam ini, silalah makmurkan masjid yang kita cintai, iaitu Masjid Al-Abdul Razak setelah solat maghrib, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu taala memberikan kita kesempatan tersebut pada minggu hadapan, insya-Allah. Alhamdulillah, kita menyambung pelajaran Sirah Nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu telah kita dengarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam bagaimana cara untuk mengangkat wudu. Bagaimana cara untuk mengangkat wudu dan juga bagaimana cara untuk melakukan solat. Di mana perkara ini berlaku, bilakah perkara ini berlaku itu ada diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan seminggu setelah
seminggu setelah mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah dan mengajarkan dan berkongsi dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha berkenaan dengan tata cara angkat wuduk dan juga solat. Kemudian mereka, dua insan yang mulia ini, melakukan sebagaimana yang telah diajarkan kepada mereka berdua. Dan itulah yang kita lalu pada minggu yang lalu. Jadi kita sambungan daripada minggu lalu adalah daripada peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana untuk melakukan solat dan bagaimana untuk berwuduk untuk solat. Kita dapat fahami bahawa ibadat wuduk itu, pensyariatan wuduk itu disyariatkan di Mekah. Bermakna apa? Pengenalan wuduk dalam Islam, introduction, bagaimana wuduk itu disyariatkan, diadakan, diperintahkan dalam Islam itu. Perkara itu berlaku ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, yakni sebelum hijrahnya Nabi SAW. Tetapi ayat berkenaan dengan wuduk, itu turun di Madinah. Ayat berkenaan dengan wuduk turunnya di Madinah. Turun di Madinah. Baik. Jadi kenapa boleh kata turun ayat berkenaan dengan wuduk itu turun di Madinah? Kerana ayat berkenaan dengan wuduk itu adalah terkandung dalam surah Al-Ma'idah. Dan ia merupakan ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nanti kita akan lalu ayatnya dahulu nanti. Apa yang kita dapat fahami adalah di sini ada dipertikaikan oleh ulama. Pertikaikan apa? Dipersisihkan ulama. Sama ada wuduk yang sebelum hijrah itu wuduk yang wajib ataupun tidak wajib. Kerana apa? Ayatnya turun di Madinah. Bermakna belum ada perintah lagi tentang wuduk lagi. Perintahnya belum ada, tapi diperkenalkan. Setiap kali nak solat, angkat wuduknya begini ya Rasulullah. Seolah-olah seperti itu. Jadi ada selisih ulama, tapi ada ulama mengatakan daripada di Mekah sudah diwajibkan. Wallahu a'lam. Saya cuma bawakan pendapat. Mungkin kita dengar pendapat yang A, mungkin kita dengar pendapat yang mengatakan sudah diwajibkan daripada Nabi SAW belum hijrah lagi. Baik. Ayatnya dalam surah Al-Ma'idah. Kenapa dalam surah Al-Ma'idah? Kerana surah Al-Ma'idah adalah surah Madaniyah. Surah Al-Ma'idah adalah surah Madaniyah. Surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Walaupun ayat itu turunnya di Mekah. Tapi bila ayat itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi, maka dinamakan Madaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan bagi kamu agamamu. Ayatnya itu surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Turunnya di mana? Turunnya di haji wadaknya Nabi SAW. Haji wadak kat mana? Dekat Mekah. Tapi dikira sebagai Madaniyah kerana ia diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Maka sama juga dengan ayat berkenaan dengan wuduk. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apabila kamu hendak mengerjakan solat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apabila kamu hendak mengerjakan solat, iza qumtum ila solat, apabila kamu hendak mengerjakan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Dan sapulah wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Dan kakimu sampai kepada dua mata kaki.
Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yakni bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita tentang perkara bersuci. Yang pertama sekali Allah kata, bila kamu nak kerjakan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Bila kata basuhlah mukamu, maknanya ini adalah perbuatan wuduk. Rukun kedua daripada mengangkat wuduk. Rukun pertama dia apa? Niat. Yang kedua, membasuh muka ni. Membasuh muka. Membasuh muka dan tanganmu sampai ke siku. Sampai ke siku. Jadi bila kata sampai ke siku, di sini jadilah perselisihan di antara para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apabila kata sampai ke siku, bermakna siku pun kena basuh. Bermakna bukan betul-betul exactly kat siku, kena lebihkan sedikit. Mazhab yang lain kata bila kata sampai siku, bermakna sebelum siku. Bermakna siku ni tak consider part of kena basuh. Sama juga macam tutup aurat. Bila kata pusat hingga lutut, mazhab Syafi'i mengatakan pusat dengan lutut mesti tutup. Pusat dengan lutut dan antara pusat dan lutut itu mesti tutup. Bermakna kepala lutut itu tutup. Mazhab yang lain kata tidak. Antara pusat dan lutut. Bermakna pusat dan lutut itu tak wajib. Pasal mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita mengatakan menggunakan kaedah man la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu perkara yang wajib tidak sempurna melainkan dengannya, maka dengannya itu juga adalah dikira sebagai wajib. Perkara yang wajib tidak sempurna melainkan dengannya, maka itu pun termasuk yang wajib. Contoh, basuh ujung tangan sampai ke siku. Bermakna wajib dia basuh tangan sampai ke siku. Tidak sempurna melainkan sampai ke siku. Maka basuh siku tu juga adalah wajib. Bermakna kena lebihkan daripada paras siku. Subhanallah. Ini selisih di antara para ulama. Kemudian, dan sapulah kepalamu, wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepalamu. Ayat tadi kita dengar Allah kata basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Tapi kalau kita lihat pada ayat kemudian, sambungan dia wamsahu, dan sapulah. Bermakna kepala ni bukan basuh, sapu. Bila kata sapu, bagi sikit. Sikit dah cukup. Sikit dah cukup, subhanallah. Kalau basuh, ni ambil air ni, ni air. Kena pula yang rasa yang annoying sikit, silap goyang-goyang kepala lagi bila angkat wudu kat masjid. Habis kawan sebelah tu kena pakai baju hujan. Gara-gara member ni tak tahu angkat wudu betul-betul. Allah kata, wamsahu, sapu kepala. Dan cara macam mana nak kira sapu tu, kita angkat tadah air, kenakan sikit air tu, kemudian buangkan, ada bakinya itu, sapu. Gitu caranya. Kemudian tadah air, buang air tu, kemudian sapu. Begitu. Subhanallah. Baik. Jadi kalau itu bila kata sapu, bermakna dia sedikit. Berapa sedikit, itu yang jadi selisih ulama. Kenapa boleh kata selisih ulama berapa sikit? Kerana Allah menggunakan huruf ba. Wamsahu bi. Bi ni, ba ni. Ba baris kasrah, baris bawah. Ba ni, dia ni dalam bahasa Arab macam-macam makna dia. Ba li tab'id. Maknanya apa? Ba yang menunjukkan sebahagian. Jadi bila kata sebahagian, as long as nama sebahagian sah. Jadi sebab itu bila kita
tak mahir dalam bahasa Arab, tak menguasai bahasa Arab dengan betul, kita akan tersesat jika mana kita just judge bahasa Arab itu mengikut akal kita. Maknanya apa? Contoh, kita jumpa ayat Quran, kita jumpa hadis Nabi SAW, hal keadaan kita sendiri tak mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan sekadar anak intik. Madrasah apa? Sekolah. Pintu apa? Babon. Contoh, bahasa Arab bukan sekadar itu. Bahasa Arab itu ada balaghahnya. Bahasa dia ada adabnya, bahasa kiasan atau bahasa sastra. Dia ada nahunya, grammarnya. Banyak pecahan-pecahan bahasa. Dia ada sarafnya. Pertukaran perkataan. Kalau nahu tu pertukaran baris. Ini bahasa Arab. Kemudian kita pula tak belajar ini, tak belajar itu, tak belajar ini, kita bedal. Ni Nabi kata ni boleh apa? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Subhanallah. Datang pula bila Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang mempelajari bahasa Arab. Imam Syafi'i tu orang Arab, tapi mempelajari ilmu bahasa Arab. Imam Syafi'i pula dah kata kita kata Imam Syafi'i salah. La ilaha illallah. Muka kita cakap ni bukan orang sini. Orang sebelah atas kat tepi sikit. Kat mana tu kau cari tengok buka peta sendiri. Subhanallah. Ini nak bilang pada kita, kita jangan nak act dengan orang-orang dahulu. Tu maksud saya. Apa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini semua orang-orang Al-Imam, orang yang besar. Kita pula datang setelah zaman mereka, kritik pula mereka punya fatwa. Tak salah kalau kita nak bersalahan, tapi bila kita menghentam, Imam Syafi'i ni buat apa kita nak ikut dia? Dia sendiri salah. Nampak? Bukan kita kata wajib ikut mazhab Syafi'i, tak ada. Tak boleh pun cakap seperti itu. Tapi bila kita menghentam orang-orang dahulu, kita kena ingat orang yang kita hentam ni bukan saja dia itu masyhur dengan ilmunya, tetapi juga dengan akhlaknya. Kita mungkin tahu Imam Syafi'i itu orang yang faqih, tapi Imam Syafi'i juga adalah orang yang menjaga akhlaknya, orang yang sufi. Subhanallah. Jadi kita tak boleh just tak agree dengan satu perkara, kita tolak totally. Imam Syafi'i salah lah, Imam Syafi'i ni strict sangat lah, susah sangat nak angkat wuduk. Subhanallah. Kita bukan tempatnya. Kalau kita ni sama level dengan Imam Syafi'i, bolehlah cakap macam itu. Tapi tak ada orang dalam dunia ni sekarang, saya boleh yakin 100% yang selevel dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Baik, jadi itu kita dah sasau jauh sikit daripada ayat Quran ni, daripada sirah dah pergi ayat Quran dah pergi pasal imam lain pula. Cuma ringkasnya kat sini, daripada ayat ini, ayat ke-6 ini, ulama keluarkan macam-macam hukum. Kalau kita jemaah yang ada kemampuan, yang ada kelebihan, yang ada kelapangan waktu, sila buka kitab Tafsir Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala. Dinamakan juga Tafsir Al-Kabir. Dalam kitab tafsir itu, Al-Imam Fakhrul Razi mengeluarkan lebih daripada 30 poin daripada ayat ni. Daripada sudut hukumnya, daripada sudut selisih ulama'nya, daripada sudut wuduknya, daripada sudut tangannya, daripada sudut macam-macam. Subhanallah. Kalau saya buka ni, saya bilang 30 masalah, insya-Allah kita khatam sirah ni lagi 30 tahun agaknya. Subhanallah. Cuma apa yang nak dikatakan sini adalah wuduk itu bila Allah sebut muka, tangan, sapu kepala dengan kaki, nak menunjukkan wajib ada tertib. Tak boleh jumble up. Tak boleh. Suka-suka kaki dulu, suka-suka kepala dulu, tak boleh. Mesti ikut tertib. Dan setiap urutan itu ada hikmahnya. Ada hikmah. Kenapa kita start dengan kepala, muka dulu? Kenapa kita start second tangan pula? Kemudian kenapa kita last dengan kaki pula? Subhanallah. Dia ada hikmahnya. Itu nak kena kaji. Nak kena buka kitab-kitab yang menerangkan tentang hikmah tersebut. Kitab fikir ada, kitab tafsir pun ada. Subhanallah. Jadi bila menunjukkan sedemikian, itu
sunat ayat itu menunjukkan wajib tertib. Dan itu menunjukkan sekaligus menunjukkan bila Allah kata iza qumtum ila solati faghsilu, Allah perintahkan untuk basuh muka. Allah perintahkan dalam bahasa kita, Allah perintahkan untuk kita angkat wuduk. Allah perintahkan untuk kita mengangkat wuduk. Baik, jadi bila kata perintahkan kita untuk angkat wuduk, bermakna bila kita semayang mesti ada wuduk. Haram semayang kalau tak ada wuduk. Tak apalah ustaz, saya semayang je lah tak ada wuduk. Bila kita semayang tak ada wuduk, bermakna kita sedang bermain-main dengan ibadat. Bila kata bermain-main, in other word, dalam erti kata yang lain, ia menunjukkan kita sedang mempermainkan ibadat tersebut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau rasa dah terbuang angin, dah rasa dah pergi, dah qada hajat dan sebagainya, angkat wuduk. Jangan kita rasa tak payahlah semayang terus. Subhanallah. At-talabbus bil ibadati haram. Bermain-main menyerupai ibadat itu adalah haram. Subhanallah. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan wajib untuk kita solat dalam keadaan berwuduk. Datang pula ada mazhab Daud Az-Zahiri, dia mengatakan tiap-tiap nak solat mesti ada wuduk. Bermakna bukan maksudnya kita dalam sedia ada wuduk, tak. Maksud dia apa? Every time kita nak semayang, mesti kita agak wuduk. Dia bukan consider, saya masih ada wuduk, saya masih ada wuduk maghrib tadi, jadi isyak saya tak payah agak wuduk lah. Tak ada. Daud Az-Zahiri mengatakan isyak pun wajib agak wuduk. Pasal Allah kata iza qumtum. Subhanallah. Jadi ulama kata tidak. Ulama kata tidak. Tetap bila as long as dia ada wuduk, bermakna sah lah solatnya. Subhanallah. Baik. Jadi berkenaan dengan ayat tadi itu panjanglah kalau kita nak terangkan. Pasal setelah mana Allah SWT menerangkan tentang bersuci 3 macam. Wudu, mandi dan juga tayammum. 3 sekali dalam ayat ke-6 surah Al-Ma'idah. Subhanallah. Baik, jadi ringkasnya adalah berkenaan dengan bilakah disyariatkan wuduk itu, ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan bersamaan dengan solat 5 waktu, dan ada yang mengatakan sebelum diwajibkan disyariatkan solat 5 waktu. Subhanallah. Jadi sebelum solat 5 waktu itu diwajibkan itu solat 2 kali. 2 rakaat sebelum terbit matahari dan 2 rakaat sebelum terbenam matahari. Subhanallah. Baik, dan ada pula yang mengatakan bahawa solat yang diwajibkan itu adalah solat malam. Kerana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muzammil. Allah kata ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil. Jadi kalau dalam surah Al-Muzammil tu Allah kata qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Subhanallah. Tapi ada pula yang berpendapat bahawa sembahyang malam ini hanya diwajibkan ke atas Nabi SAW. Lepas tu dikatakan sini Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan pada awal permulaan Islam tidak ada perkara yang diwajibkan ke atas manusia melainkan mentauhidkan Allah. Awal permulaan Islam tidak ada perkara yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam. Tidak ada perkara yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman selain daripada mentauhidkan Allah. Maknanya apa? Mengesakan Allah. Maknanya apa? Menyingkirkan segala yang selain daripada Allah. Hanya beriman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu diwajibkan solat malam seperti dalam surah Al-Muzammil. Kemudian setelah itu diwajibkan solat fardu 5 waktu. Kemudian kewajipan itu bertambah setelah mana Nabi SAW hijrah ke Madinah. Barulah ada lagi perkara-perkara tambahan, kewajipan tambahan. Jadi ini pendapat Imam Ibn Hajar. Tapi yang macam tadi kita dah lalu, bahawasanya
semayang itu awal mula itu diwajibkan 2 rakaat sebelum terbit matahari dan 2 rakaat sebelum terbenam matahari. Di mana kita dah dengarkan pada minggu yang lalu, ia seperti solat subuh dan solat asar. Solat asar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hafizu ala salawati, jagalah solat-solatmu, was salatil wusta, dan sembahyang yang pertengahan. Sembahyang apa yang pertengahan? Sembahyang asar. Ulama ada beberapa tafsiran lah. Apakah makna wusta ni, salawat ini betul-betul solat sembahyang, ataupun ada makna yang lain. Apakah makna wusta sini adalah sembahyang asar, ataupun ada makna sembahyang yang lain. Ada selisih ulama. Subhanallah. Kenapa disebutkan waktu asar? Kerana biasanya waktu asar itu biasa waktu yang dilalaikan. Nantilah, malaslah. Kalau kita tanya diri kita sendiri, antara sembahyang asar dengan sembahyang maghrib, mana kita lagi semangat nak sembahyang? Bukan kata tak sembahyang. Tak sembahyang tu jauh sekali, tapi lagi more fokus, lagi more terasa terbimbing, terdorong nak melakukan solat. Sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Kan bila kita pergi masjid atau kita di rumah memimpin keluarga dan sebagainya, bila kita pergi masjid, terasa ibadat tu, suasana ibadat itu datang bila masuk waktu maghrib. Satu para ulama mengatakan makruh tidur antara maghrib dan isyak, kerana itu waktu ibadat. Waktu baca Al-Quran, waktu baca zikir, waktu baca selawat. Walaupun bukan maknanya Al-Quran itu dibaca antara maghrib dan isyak sahaja, tak. Maknanya apa? Dilebihkan pada waktu tersebut. Banyakkan sembahyang dan seterusnya. Compare tu waktu asar pula. Waktu asar itu, kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, setelah waktu asar itu adalah waktu beriadah. Waktu bersama keluarga. Riadah tu kalau ikut secara general tu maknanya waktu bersukan. Bermakna kita bercakap dengan waktu berehat dengan keluarga. Bila kata berehat, kita jangan salah faham. Bukan maksud berehat terus on Netflix tengok satu drama. Bukan itu maksud berehatnya. Ada ulama mengatakan maksud berehat itu yang pertama, belajar agama. Rehat dengan belajar agama. Kalau dia tak rehat tu, kat rumah tu dia tak rehat lah kalau bukan belajar agama. Macam mana pula boleh kata rehat, belajar agama tu kira rehat? Pasal dia kira datang belajar duduk, catat apa yang dia tidak tahu, atau apa yang dia dah tahu, dia catat. Kan rehat, relax, duduk. Yang penat tu yang orang berbual macam saya yang sedang bercakap ni, tu yang tak relax. Tapi yang duduk belajar agama tu kan kira sedang rehat. Selain daripada belajar agama, bermakna dia akan sambung buat ibadat, sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Penat, kan? Baik. Jadi itu tentang kata berehat. Dan yang kedua pula, bermuzakarah bersama keluarga. Bincang pasal hukum, tanya tentang masalah keluarga, berbincang. Yang ketiga, berehat bersama keluarga tu bermakna bermesra bersama keluarga. Ajaklah. Ajak main bola dengan family ke, ajak keluar jalan, ajak keluar shopping. Ini kita kena ingat, benda ni, pertama sekali, benda ni yang kita cakap lepas asar ini, kita kena ingat, benda ni adalah benda sunat. Bukan maksud saya sunat ni maknanya benda yang dianjurkan. Dianjurkan. Nabi sendiri ajak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat sahabat bersukan. Nabi ajak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Bila saya kata benda ni dianjurkan, bermakna kita tak boleh dah faham, dah dengar ni, terus tak kerja lagi. Tak boleh Ustaz, saya tak nak kerja lagi, nanti saya tertinggal masa saya dengan keluarga. Saya lagi rela saya tak kerja daripada terlepas dengan keluarga. Ini baca mana dah? Mencari nafkah hukumnya adalah wajib. Jangan salah faham, jangan salah pandang, terlepas pandang. Cari nafkah itu wajib. Keluar dengan keluarga ini dianjurkan ataupun sunat. Wajib dengan sunat, mana didahulukan? Wajib. Wajib cari nafkah tu. Tak soalah kerja apa pun. Jadi kalau kerja kita sudah sedia ada, kita berhenti kerana gara-gara tersilap faham, maka itu adalah perkara yang membinasakan. Abang berhenti kerja ni, abang kita nak makan apa? Jangan khawatir. Kita tegakkan sunnah Nabi, Allah akan jamin rezeki kita. Betul, Allah akan jamin rezeki. Rezeki semua orang, semua tu dah terjamin. Tapi mesti ada usaha.
Kalau duduk kat rumah, sama-sama satu keluarga, duduk ramai-ramai, buka TV, tengok Netflix. Agak-agak duit apa yang masuk ketika tu? Keluar duit adalah bayar tu Netflix. Tapi kalau duduk kat rumah, tak buat apa-apa, macam mana rezeki nak masuk? Subhanallah. Jadi mencari nafkah itu adalah wajib. Kemudian bila kata tentang bermesra keluar dengan keluarga itu, kalau kita ni orang yang bekerja, maka lepas asar itu mungkin impossible untuk sebahagian daripada kita 9 to 6 lah kerja atau 9 to 5. Tapi kita kena ingat, kalau rasa benda tu tak boleh buat dalam pada waktu weekdays, kita gantikan pada waktu weekend. Subhanallah. Jangan weekend pun kita tak nak mesra dengan keluarga. Weekend pun kita habiskan masa kita weekdays lah, dah memang tak ada spend time dengan keluarga. Ini weekend pun kita bedal sampai habis. Jangan. Mesti sempatkan masa dengan keluarga. Subhanallah. Jadi begitulah cara Islam menunjukkan bagaimana kita membimbing keluarga. Subhanallah. Jadi balik pada tentang apa yang kita katakan tadi tentang mula-mula adalah semayang 2 rakaat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Baik, kemudian setelah itu diwajibkan semayang fardu 5 waktu. Dan Imam Ibn Hajar mengatakan setelah itu, setelah mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka bertambahlah kewajipan-kewajipan tersebut. Bermakna apa? Sebelum hijrah tu tak ada benda-benda yang diwajibkan. Bila hijrah, barulah ada benda wajibkan. Yang pertama sekali, bila Nabi SAW tahun pertama hijrah, Nabi sudah mendapat izin untuk berjihad. Allah sudah mengizinkan Nabi SAW untuk berjihad. Tapi belum ada perang lagi. Maka daripada tahun pertama hijrah itulah ada beberapa syariah yang kecil. Yang ini peperangan-peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi SAW. Ada yang dihantar Sayyidina Hamzah untuk menjadi panglima tentera. Subhanallah. Dan seterusnya. Beralih kepada tahun kedua hijrah. Datang perintah, 5 perintah sekaligus. Bukan 5 perintah sekaligus, maknanya 5 perintah pada tahun yang sama. Sebelum Ramadan. Apa dia? Yang pertama sekali perintah wajib berpuasa. Puasa apa? Puasa wajib. Puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, perintah zakat fitrah. Kemudian perintah zakat harta. Kemudian disyariatkan sembahyang hari raya Idul Fitri dan disyariatkan sembahyang hari raya Idul Adha. Ini perkara yang disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Kewajipan-kewajipan yang bertambah-tambah. Beralih pula pergi tahun ketiga hijrah. Tahun kedua hijrah tu peperangan Badar. Tahun ketiga hijrah itu peperangan Uhud. Sekaligus perintah berkenaan dengan pengharaman arak. Kemudian tahun keempat hijrah, kalau tak silap saya, tentang kewajipan menutup aurat. Dan seterusnya. Kewajipan-kewajipan itu bertambah setelah mana umat Islam hijrah ke Madinah. Kenapa tak semua turun kat Mekah? Kenapa tak semua turun kat Mekah? Kita kena ingat, the concept, characteristic of ayat, perintah yang turun, yang dikeluarkan, yang diperintahkan di Mekah, semuanya itu berciri dengan 2 perkara. Yang pertama akidah dan yang kedua adalah akhlak. Akidah dengan akhlak. Bila kata akidah tu bermakna untuk memantapkan iman. Kenapa benda ni perlu waktu berada di Mekah? Kerana umat Islam diseksa di Mekah. Tak nak keluar daripada Islam, kena hempap dengan batu. Seperti mana yang berlaku ke atas Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Diseksa sampai mati. Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, orang pertama syahid dalam Islam. Kerana apa? Pertahankan Islam. Jadi kerana takut nanti agama atau akidah mereka itu goyang, maka dimantapkan iman mereka supaya tidak lari daripada agama Islam.
Dan perkara yang kedua adalah berkenaan dengan akhlak. Silaturahim, amanah, sedekah, berakhlak yang baik dan seterusnya. Kalau andai kata perintah-perintah tersebut, perintah-perintah wajib yang di Madinah itu turun di Mekah, nescaya orang takkan masuk Islam. Betul. Nescaya orang tak masuk Islam. Pasal apa? Banyak sangat nak buat. Aku baru masuk Islam. Kena sunat, kena khitan lah, kena keluar zakat lah, puasa lah, sembahyang lah, itulah, inilah. Belum apa-apa lagi. Subhanallah. Jadi, perkara itu secondary nanti Allah turunkan, wajibkan berada di Madinah. Kita bayangkan kalau Al-Quran itu turun sekaligus 30 juz pun sama juga dia punya efek. Pula orang Arab dulu, mereka punya adat. Mereka punya adat itu meminum arak. Islam pula datang mengharamkan arak. Sebab itu arak itu diharamkan secara peringkat-peringkat. Bertahap-tahap. Tak boleh sekaligus. Arak ni minuman harian. Macam kita makan sambal belacan. Macam gitulah. Kita ni masuk Islam, tiba-tiba sambal belacan tak boleh makan lagi. Dah kenapa dengan kau? Macam itulah agaknya. Bahasa kita lah. Maka turun ayat. Allah kata arak itu baik. Ada buruk, ada baik. Tapi buruknya lebih banyak daripada baiknya. Orang Islam masih togok juga. Datang lagi turun ayat. Allah kata arak itu, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Subhanallah. Datang lagi ayat last baru Allah turunkan, sesungguhnya innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhinya. Perintah wajib permanently arak itu haram sampai bila-bila. Peringkat. Kalau terus cakap arak itu haram, susah mereka. Takut mereka akan keluar daripada Islam, na'udzubillah. Kerana apa? Benda ni benda adat. Saya biasa makan sambal belacan ni ustaz. Mana boleh besok ni, mana boleh tahun 2021 ni saya diharamkan makan sambal belacan. Impossible. Contohlah. Macam gitulah kita nak faham. Mungkin kalau saya cakap arak ni, mungkin kita tak faham pasal kita tak minum arak. Alhamdulillah. Tapi kita makan sambal belacan. Dengan aku sekali. Kita makan sambal belacan. Kita makan sambal terasi. Subhanallah. Jadi kita kenakanlah dia punya konsep sama. Tapi bukan maknanya sambal belacan tu haram. Subhanallah. Ini contoh saja. Subhanallah. Jadi begitulah keadaan hikmah di sebalik pensyariatan dalam Islam. Kenapa ayat hukum turun di Madinah dan kenapa ayat akidah turun di Mekah. Subhanallah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah kita selesai bab tentang berkenaan dengan topik berkenaan dengan awal mula pensyariatan wuduk. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung kembali pengajian Sirah Nabawiyah di masjid dan kita akan sambung pada tajuk yang baru tentang orang yang pertama-tama memeluk agama Islam. Siapakah orang yang pertama masuk Islam? Siapakah orang yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. InsyaAllah. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan menerima amalan ibadat kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surah wal asr dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.